Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya. Matematik tingkatan 5 bab 4. Okey, masih lagi tajuk pengguna. Dalam tajuk besar dia adalah percukaian. Okey, kita tengok dua subtopik pada hari ini. Subtopik yang pertama adalah potongan cukai bulanan ataupun ringkasannya adalah PCB. Dan yang kedua, subtopik yang kedua adalah taksiran cukai bersama dan berasingan. Jadi, untuk teruskan PDP kita pada hari ini, kita tengok dulu subtopik yang pertama, iaitu potongan cukai bulanan. Apakah yang dikatakan dengan potongan cukai bulanan? Okey, potongan cukai bulanan ini ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Maknanya dipotong setiap bulan untuk tahun semasa lah. Okey, jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nanti kita tengoklah macam mana kaedah pengiraan dia. Dia ada kaedah pengiraan dia, nanti kita tengok secara detail lagi lah. Okey, apa itu saraan ni? Saraan bulanan. Ini adalah saraan bulanan layak PCB. PCB ni adalah potongan cukai bulanan. Okey, dia potong cukai setiap bulan untuk individu bujang. Kalau gaji kamu lah, kalau gaji kamu yang bujang adalah RM2,851, manakala individu yang berkahwin dan pasangan yang tidak bekerja adalah RM3,851. Kita takluk kepada perubahan lah. Yang ini adalah untuk bulanan yang akan ditolak lah. Kalau kamu layak sudah ditolak, makanya dia tengok bergantung kepada nilai inilah. Okey. Untuk pembayaran cukai, pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara PCB, antara potongan cukai bulanan yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, ada masa kita terlebih bayar cukai. Kalau terlebih bayar cukai, pihak LHDN akan bagi balik duit kamu. Tetapi jika bayaran cukai kita tidak mencukupi, kita kena bayar, dan kita kena tambah lagi duit kita kepada LHDN. Yang inilah yang perlu dibayar. Okey, jika kurang, maknanya kita kena bayar. Kalau terlebih, LHDN akan bagi balik. Jadi kita mahu tengoklah macam mana jalan pengiraan dia. Yang ni yang tadilah yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, kita tengok contoh untuk lebih detail lagi. Tajuk ini kita tengok contoh. Kalau tak tengok contoh, sukar untuk jelaskanlah. Okey, kita tengok contoh 4 dalam buku teks kamu. Boleh tengok dalam buku teks. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia telah menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Ini pelepasan ya. Insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan, insurans hayat dengan insurans perubatan lain sudah cikgu jelaskan dalam bab 3 sebelum ini. Insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu Encik Lim lah. Maknanya kita boleh tuntut juga rawatan untuk ibu bapa kita, untuk anak kita boleh. Sebanyak RM1,250. Dia juga telah mendermakan sebanyak RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. Okey. Ini yang maklumat yang diberi pada tahun 2020 lah. Makna tahun 2020 dia telah menuntut pelepasan cukai, dia ambil insurans hayat, insurans perubatan, perbelanjaan, dan dia juga telah membuat derma. Okey, soalan dia, hitung pendapatan cukai yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey, adakah yang perlu dibayar ini adalah 180? Nanti kita cek lah. Okey, dan soalan yang kedua adalah, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan. Adakah cukup cukai yang dibayar setiap bulan tu 180? Cukup ataupun tidak?
dengan kelayakan gaji tahunan dia adalah 74,000. Jadi kita mau tengok satu-satu. Okey. Sebelum itu keluarkan maklumat dahulu. Kita keluarkan maklumat seperti yang dibagi tahu tadilah. Gaji tahunan dia adalah 74,000. Kenapa perlu keluarkan maklumat? Okey, bila kita keluarkan maklumat seperti ini barulah senang untuk kita jawab soalan. Okey, kita tengok gaji tahunan dia 74,000, pelepasan individu, insurans hayat dekat BSP. Okey, semua ni kita akan guna. Okey, daripada maklumat ni kita akan jawab soalan. Okey, pendapatan bercukai. Okey, dia mau tahu, kita mau kira pendapatan bercukai tadi kan? Jumlah pendapatan tahunan. Mana tahunan dia? Tahunan dia adalah 74,000. Ni, tahunan dia adalah 74,000. Okey, kemudian pengecualian cukai. Mana pengecualian cukai? Ingat ya, pengecualian cukai ini adalah berbeza dengan pelepasan cukai. Dia tidak sama. Pengecualian cukai ini adalah insurans ni. Insurans. Maksudnya apa? Pengecualian cukai ini adalah yang kita dermakan. Yang kita dermakan kepada pusat kebajikan ni. Pengecualian cukai adalah 1,000. Ini adalah jumlah pendapatan dia adalah 74,000. Yang ini, pengecualian cukai ini adalah derma. Derma kita kepada pihak lain lah. Dan pelepasan cukai ini adalah semua yang terlibat. Pelepasan individu. Insurans hayat, perubatan insurans dan rawatan ibu. Okey. Ini. Okey, tolak dengan semualah. Ini adalah yang dikurung ni, kamu kena kira asing. Dia buat kurungan ni. Maknanya bila ditolak, pendapatan bercukai bagi Encik Lim adalah, pendapatan bercukai dia adalah 54,425. Kalau 54,425, berapakah cukai yang perlu dibayar oleh dia? Jadi kita tengoklah macam mana kita mau tengok ni. Kamu kena tengok jadual yang warna pink yang cikgu bagi dalam PMP yang lepas. Dalam buku teks kamu pun ada juga. Jadual pink yang mana ni? Jadual pink yang cikgu bagi sebelum ini. Yang ini yang mana ni? Yang ini. Okey, dia tahunan dia adalah 54,000 tadi kan? Okey. Kelayakan bercukai dia adalah RM 54,000. 54,000 something lah belakang ni. Jadi kita tengok dalam 54,000 ini, 50 yang pertama cukai yang perlu dibayar oleh dia adalah 1,800. Dan 20 berikutnya adalah 14% daripada 2,800. Jadi macam mana kita mau kira ni? Jadi untuk lebih detail lagi, untuk jalan pengiraan dia, kita tengoklah. Okey, cikgu telah buat ni ni di sini. Yang ni cikgu sudah ringkaskan daripada jadual pink tadi. Sudah kita tengok. Dia pendapatan bercukai Encik Lim adalah 54,425. Jadi kita ambil 50 yang pertama ni. 50,000 yang pertama yang perlu dibayar oleh dia adalah 1,800. Selebihnya baki itu macam mana mau kira? Tolaklah. 54,425 tolak dengan 50,000. Berapa lagi baki dia? Baki dia adalah 4,425. 4,425 ini perlu didarab dengan 14%. 14/100. Jadi berapa lagi baki dia ni yang dikenakan cukai adalah 619.90 sen. Jadi jumlah cukai yang sebenar yang perlu dibayar oleh dia adalah 1,800. Yang tadi, yang 50,000 yang pertama tadi. Tambah dengan yang ini. RM619.50. Tolak dengan rebate cukai. Rebate cukai dia tidak layak. Kenapa dia tidak layak? Sebabnya rebate cukai sebanyak RM400 hanya diberi kepada pendapatan cukainya yang tidak melebihi. Tidak melebihi 35,000. Tetapi sekarang Encik Lim, kelayakan bercukai dia adalah 54,000. Jadi dia tidak layak untuk ditolak dengan 400. Sebab apa? Sebab dia lebih.
lebih daripada 35,000. Kalau pendapatannya kurang daripada 35,000, barulah dia dapat rebate lah, dapat pengurangan sebanyak RM400. Tapi sekarang ni dia tidak layak untuk dapat rebate. Sebab apa? Sebab pendapatannya lebih daripada 54,000. Lebih daripada 35,000 lah. Jadi kita tambah cukai pendapatan yang perlu dibayar tambah dengan 50,000 yang pertama, 1,800. Okey, baki yang kedua, baki berikutnya adalah RM619.50. Jadi jumlah cukai pendapatan yang dia perlu bayar adalah RM2,419. Ini jumlah cukai yang perlu dibayar lah. Ingat ya, untuk pengiraan kadar cukai ni kamu mesti tengok jadual PIN ni. Jadual PIN ni jangan kamu risaulah, akan diberi dalam exam. Jadi dia perlu bayar adalah jumlah yang cukai dia perlu bayar kepada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, adalah sebanyak RM2,419.50. Okey, jadi seterusnya daripada RM2,419 ni, ini adalah yang dia perlu bayar lah ni, pendapatan cukai yang perlu dia bayar. Kemudian kita tengok adakah mencukupi jumlah ini yang dia bayar ni. Okey, daripada maklumat yang diberi tadi, Encik Lim ni dia bayar RM180 setiap bulan kepada LHDN. Jadi adakah dengan bayaran RM180 ni mencukupi untuk 2,419? Jadi kita darablah untuk 1 tahun, 180 darab untuk 1 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Darab 12, kamu akan dapat 2,160. Maknanya apabila Encik Lim membuat potongan sebanyak RM180, dia hanya bayar kepada LHDN sebanyak 2,160. Jumlah sebenar yang dia perlu bayar adalah, berapa? Ini yang dia bayar. Jumlah sebenar yang dia perlu bayar adalah RM2,419.50. Maknanya yang dia bayar ini tidak mencukupi. Berapa lagi yang dia tidak mencukupi? Tolaklah. Jadi RM2,419.50 tolak dengan bukan 24,000. RM2,419.50 tolak dengan 2,160. Jadi jumlah yang dia perlu bayar kepada LHDN adalah berapa lagi yang dia perlu bayar? Encik Lim perlu membuat bayaran sebanyak RM259.50 kepada LHDN kerana jumlah potongan cukai bulanan yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Sebab apa? Sebab nilai yang perlu dibayar sebenarnya adalah RM2,419. Yang dipotong baru RM2,160. Ingat ya, cukai ni untuk rakyat Malaysia semua wajib bayar bagi yang mampu lah. Bagi yang mampu, kita ada 4 golongan. T20, M20, B20. Jadi biasanya yang golongan yang bayar cukai ni B20, B40 ni tak payah. Golongan yang perlu bayar cukai ni adalah golongan M40 dan T40. Jadi seterusnya kita tengok. Okey, saya harap kamu faham sudahlah. Berdasarkan pengiraan tersebut, kalau terkurang, perlu bayar balik. Kalau terlebih bayar, LHDN akan bagi duit kamu balik. Dia bagi macam mana? Dia akan back in lah dekat kamu, dekat akaun yang telah kamu daftar dengan LHDN ni. Dia akan terus back in. Dalam masa bila kamu dah buat taksiran, dalam masa kurang daripada 2 minggu, dia akan masuk. Dia akan masukkan ke dalam akaun kamu semula. Okey, seterusnya. Daripada inilah, jika bayaran tidak mencukupi, kamu perlu bayar balik kepada LHDN. Jika terlebih potongan, LHDN akan bagi balik kepada kamu. Okey, seterusnya. Okey, kita sudah tengok tadi potongan cukai bulanan. Okey, sekarang kita mau tengok
Cukai, taksiran cukai bersama dan berasingan. Kita mau tengok yang dua ni. Apakah yang dikatakan taksiran cukai bersama? Okey, taksiran cukai bersama ini, untuk bersama dan berasingan ni adalah untuk individu yang telah berkahwin. Siapa-siapa yang berkahwin, yang telah berkahwin, kamu boleh buat taksiran cukai bersama. Maknanya kamu dengan isteri kamu lah. Ataupun kamu dengan suami kamu. Okey, sama ada kamu boleh memilih jenis taksiran, nak cukai taksiran, nak taksir bersama ataupun berasingan, kedua-dua boleh. Tidak ada masalah. Kamu mau buat bersama-sama pun boleh. Kamu nak buat asing-asing, kau, aku. Kita pulanglah kepada kamu. You, I. Terpulang. Nak buat asing-asing pun boleh. Maknanya, taksiran cukai bersama ini maksudnya taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Maknanya, pendapatan itu kita tambahlah sama-sama, isteri dengan suami itu kita terus tambah. Okey, kalau berasingan ni macam mana? Suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Maknanya kalau bersama, dia buatlah. Dia buat taksiran tu, gaji tu dia tambah. Suami dengan isteri ataupun isteri dengan suami. Pendapatan tu kita tambah terus. Ataupun kita mau buat asing-asing pun boleh. Gaji you, gaji I. Terpulang. Okey, syarat-syarat untuk membuat taksiran bersama, syarat dia adalah yang pertama, suami dan isteri perlu tinggal bersama. Perlu tinggal bersama, tak boleh PJJ. Jauh-jauh tak boleh. Kena duduk sama-sama. Membuat jumlah pendapatan yang diagregat dengan jumlah pendapatan isteri atau suami. Okey, kita tambahlah jumlah pendapatan isteri dan suami itu. Isteri dan suami memilih taksiran bersama mesti berwarga Malaysia. Dan tidak bermastautin, maknanya mesti sama-sama warga negara lah. Kalau seorang Jerman, seorang Malaysia tak boleh. Seorang Europe, seorang Malaysia tak boleh. Maknanya mesti sama-sama berwarga Malaysia. Dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Apa maksud dia? Yang berkahwin 2, 3, 4 tu. Hanya boleh taksiran bersama ini. Cukai bersama ini hanya boleh buat dengan seorang isteri saja, tak boleh dengan 2, 3, 4 isteri. Ni dengan isteri ni. Kemudian dengan isteri yang kedua, dengan isteri tiga. Tak boleh. Dengan hanya satu orang sahaja. Jadi untuk lebih faham lagi, kita tengok contohlah. Kita tengok contoh yang mana pada tahun contoh 5 dalam buku teks. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak 53,000. Ini adalah Encik Rajan. Encik Rajan gaji tahunan dia adalah RM 53,000. Okey. Kemudian dan isterinya adalah 57,000. Mana gaji isteri dia lah lagi banyak. Mereka masing-masing telah mendermakan sebanyak 500 kepada kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Maknanya Encik Rajan dia keluarkan derma. Dia bagi derma. Satu lagi. Derma sebanyak RM500. Bila dia menggunakan perkataan masing-masing, maksudnya isteri dia juga mengeluarkan duit RM500 kepada badan kebajikan lah. Berikut adalah pelepasan yang dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Yang ini gaji tahunan dan yang ini derma. Okey, dia tuntut apa? Individu RM9,000. Gaya hidup ni hanya dihadkan sebanyak RM2,500 sahaja. Sama juga dengan insurans hayat. Insurans hayat hanya diperuntukkan sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM3,000. Maksudnya apa? Kalau kita tengok di sini, gaya hidup Encik Rajan adalah 2,500. Manakala gaya hidup isteri dia adalah 2,700. Maknanya, Encik Rajan ni ngam-ngam gaya hidup dia 2,500. Tetapi isteri dia ni terlebih. Banyak sikit membelanja. Tapi banyak sikit membelanja, pelepasan hanya diberi sebanyak 2,500 saja. Maknanya, walaupun dia tuntut
2,700 dia tidak akan dapat. Dia tidak akan dapat. Dia hanya akan dapat 2,500 sahaja. Jadi 200 sendiri, 200 lagi tu. Yang 200 ni tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Kenapa? Sebab gaya hidup had dia hanya 2,500 sahaja. Yang terlebih tu tanggung sendiri. Okey. Sama juga dengan insurans hayat. Kalau insurans hayat di sini, hak dia adalah 7,000. Tapi Encik Rajan 5,830 tidak melebihi. Sama juga dengan isteri dia tidak melebihi. Jadi kita tengoklah soalan dia. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai bersama. Maknanya dia suruh kamu kira. Yang pertama adalah taksiran cukai bersama. Yang kedua, taksiran cukai berasingan. Dia suruh kamu kira dua. Iaitu taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Jadi kita mau tengoklah kalau kita taksir bersama, apa akan jadi. Jadi kita mau tengok. Daripada soalan ini, pengiraan taksiran cukai bersama. Daripada maklumat ni, keluarkan balik maklumat dia ni. Ada maklumat ni. Gaji dia, gaji tahunan Encik Rajan berapa, gaji isteri dia berapa. Keluarkan, kalau nak senang, keluarkan dalam bentuk jadual. Okey, ingat ya, untuk cukai taksiran bersama ini, maknanya kita perlu tambah lah. Suami dengan isteri ni, gaji dia kita perlu tambah. Maknanya Encik Rajan 53,000 tambah dengan isterinya adalah 57,000. Jadi jumlah pendapatan bagi pasangan ini adalah 110,000. Tolak dengan pengecualian. Pengecualian tadi sudah cikgu bagi tahu itu adalah derma. Maknanya Encik Rajan telah keluarkan RM500 masing-masing dan isteri dia juga RM500. 500 tambah 500 jadilah 1,000. 500 Encik Rajan tambah dengan isteri 500. Dia sedekahkan, dia dermakan kepada badan kebajikan. Okey, apakah pelepasan yang dituntut? Okey, pelepasan yang dituntut yang pertama adalah Encik Rajan sebanyak 9,000 dan isterinya adalah 9,000. Maknanya kita ambil satu sahaja. Walaupun isteri dengan suami ada berasingan, tetapi kita hanya ambil satu sahaja. Sebab apa? Sebab dia satu pasang sahaja. Sebab dia sudah campur satu kali, jadi kita ambil 9,000 sahaja. Kita tidak ambil, dia tidak akan jadi 18,000. Dia tidak akan jadi 18,000. Dan gaya hidup juga, kita hanya ambil 2,500 sahaja. Kita bukan tambah. Dia tidak akan jadi tambah 2,500 tambah dengan 2,700. Tidak. Dia akan ambil satu sahaja yang sampai had dia lah. Kalau had dia 2,500, dia akan ambil sampai 2,500 sahaja. Maknanya yang isteri ni tidak dikira lah. Sama juga insurans hayat. Insurans hayat had dia adalah 7,000. Okey, kalau kita tambah, Encik Rajan tambah dengan isteri, dia terlebih betul tak? 5,830 tambah dengan 6,100. Apa jawapan dia? Kamu akan dapat 11,830. Insurans hayat. Tetapi had dia hanya 7,000. Maknanya dia hanya bagi 7,000 sajalah. Sama juga dengan insurans perubatan. Insurans perubatan Encik Rajan 2,650. Okey, maknanya tambah dua ni. 2,650 tambah dengan 2,570. Okey, walaupun ditambah, had dia hanya ambil sebanyak 3,000 sahaja. Sebab apa? Bila kamu tambah, kamu akan dapat 2 naik 1, 12 naik 1, 5. Jumlah insurans perubatan dia adalah 5,220. Maknanya terlebih. Hak dia hanya 3,000. Dia hanya bagi 3,000 lah. Maknanya apabila ditolak daripada pendapatan cukai 1,110,000. Tolak dengan 1,000. Tolak dengan 9,000. Tolak dengan ini. Tolak. Okey, pendapatan cukai yang perlu dibayar dia adalah ni, pendapatan cukainya adalah 87,000. Bila sudah dapat 87,000 ini pendapatan bercukai, ingat, kamu kena tengok dalam jadual.
Dalam jadual 87,500 ni, berapakah cukai yang perlu dibayar? Jadual mana? Jadual mana? Kamu ingat lagi tak? Ni, jadual pink ni. Okey, pendapatan bercukai dia adalah 87,500. Jadi, kita rujuk kepada jadual pink ini, yang sudah cikgu color hitamkan ni. Okey, 87,000 berada di antara 70,000 sampai 100. Makna di sinilah 87,000. 87,500. Okey, dia sudah bagi tahu 70,000 yang pertama dia perlu bayar adalah 4,600. Ini dasar dia. Baki dia tolaklah. 70,000 yang pertama. Maknanya 87,500 tolak dengan 70,000. Maknanya baki dia ini, cukai ke atas baki 17,500 perlu didarab dengan 21%. Okey, bila didarab dengan 21%, jumlah yang perlu dibayar lagi adalah RM3,675. Banyak ni. Jadi, berapakah cukai yang perlu dibayar oleh dia? Dia tidak dapat rebate. Dia tidak dapat rebate sebanyak RM400. Kenapa? Sebab rebate ini, ingat ya. Ingat ni. Rebate ini hanya diberi kepada mereka yang berpendapatan RM35,000 sahaja. RM35,000 ke bawah akan dapat rebate sebanyak RM400. Akan dapat pengurangan lah. RM RM400. Tetapi, Encik Rajan ni, pendapatan bercukai dia adalah RM87,500. Maknanya dia lebih lah. Maknanya dia tidak layak. Maknanya golongan orang kaya lah juga ni. Maknanya dia tidak layak lah ni. Tidak layak untuk dapat rebate ataupun pengurangan sebanyak RM400. Jadi jumlah yang bercukai yang dia perlu bayar adalah RM4,600 tambah dengan baki. RM3,675 tolak dengan kosong. Jadi jumlah cukai yang dia perlu bayar kepada LHDN adalah sebanyak RM8,275. Banyak tak? Ya, banyak. RM8,275. Ini cukai yang dia perlu bayar kepada LHDN. Jadi sekarang kita mahu tengoklah. Ini tak seram cukai bersama. Kita mahu tengok pula. Kalau dia berasingan. Berasingan maksudnya Encik Rajan dan isteri. Lain-lain lah. Jumlah Encik Rajan adalah, gaji dia adalah RM53,000. Dan isterinya adalah RM57,000. Tolak pengecualian ini adalah derma. Derma Encik Rajan tadi dia sudah bagi tahu RM500. Dan isteri juga RM500. Pelepasan individu. Yang tadi kita kira seorang saja kan. Yang ni kita kira berasingan lah. Sebab berasing. Suami minta RM9,000. Isteri juga minta RM9,000. Boleh. Gaya hidup. Gaya hidup RM2,500. Encik Rajan RM2,500. Isteri dia RM2,700 ini. Tetapi hak dia hanya RM2,500. Sebab itulah di sini juga adalah RM2,500 sebab hak dia. Hak dia hanya RM2,500 saja. Sama juga dengan insurans hayat, Encik Rajan dan isteri. Insurans perubatan. Dan selepas dapat semua ni kita tolak. Okey, maknanya daripada pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai, jumlah pengecualian dan pelepasan. Okey, makna kita akan dapat di sini Encik Rajan jumlah bercukai dia, pendapatan bercukai dia adalah RM32,550 dan isteri dia adalah RM36,430. Ingat, apabila kamu sudah dapat pendapatan bercukai ni, kita perlu rujuk jadual pink. Tengok dalam jadual pink. Okey, suami dia adalah, pendapatan bercukai dia RM32,520, isteri RM36,430. Jadi rujuk jadual pink. Okey. Bila rujuk jadual pink, ini yang suami dia. Ini yang suami dia. Suami dia di sini. Berapa? RM32,500.
Okey, di antara 20 sampai 35 ribu lah. Makna 20 ribu yang pertama, dia perlu bayar cukai sebanyak 150 sahaja. Baki dia, mana tolak lah. 32,500. 32,520 tolak dengan 20 ribu yang pertama. Maknanya yang ini. Dapatlah 12,520. 12,520 ni darab pula dengan persen dia. Berapa persen? 3%. Maknanya 3/100 dapatlah jumlah yang ini. Kita tengok yang Encik Rajan dulu. Bila sudah dapat seperti ini, okey, ingat ya, rebate cukai ini hanya diberi kepada mereka yang berpendapatan 35,000 ke bawah. Okey. Encik Rajan sekarang ini, dia pendapatan tahunan dia adalah 32,520. Maknanya dia layaklah mendapat ini. Maknanya bila dia layak mendapat rebate, maknanya dia layak mendapat RM400. Jadi untuk seterusnya kita tolaklah. Mana kita tambah daripada cukai dasar dia 120 tambah dengan baki tolak dengan rebate. Jadi jumlah yang perlu dibayar, cukai yang perlu dibayar oleh Encik Rajan hanyalah ini saja. RM125.60 setahun. Okey, ini untuk suami dia. Okey, kita tengok pula untuk isteri. Isteri dia adalah 36,430. Okey, kita tengok cukai dasar. 36,000 cukai dasar dia berada di sini. 36,430. Mesti rujuk jadual pin. Okey, 35,000 yang pertama dia perlu bayar cukai sebanyak 600. Baki dia, baki dia mana 36,430 tolak dengan baki 35,000. 35,000 yang pertama ni lah. Maknanya ini baki. Baki ini perlu didarab dengan 8%. Mana 8/100. Maknanya jumlah baki dia, pengecualian cukai tadi, cukai baki dia adalah RM114.40. Dia layak, isteri ini layak ataupun tidak layak. Isteri Encik Rajan ni layak ataupun tidak layak untuk mendapat rebate. Okey, memandangkan gajinya adalah 36,000, lebih daripada 35,000 ni. Maknanya dia tidak layak untuk mendapat rebate RM400. Mana tidak layak, mana kosong lah. Jadi berapakah jumlah cukai yang perlu dia bayar? Jumlah cukai yang dia perlu bayar daripada cukai dasar tadi RM600 tambah dengan baki tolak dengan kosong. Jadi jumlah cukai yang dia perlu bayar adalah RM700.14. Okey, daripada RM700.14 yang ini isteri. Cuba kita tambah. Suami dengan isteri. Encik Rajan RM125.60 tambah dengan isteri dia RM700.14. Jadi jumlah yang perlu dibayar untuk pasangan ini jika dibuat cukai berasingan hanya RM800.40. Yang manakah lagi berbaloi? Okey, sekarang kita sudah kira taksiran bersama dan taksiran berasingan. Jadi kita mau buat perbandingan lah. Kita mau buat perbandingan. Yang manakah lebih sesuai dan lebih memberi kebaikan digunakan. Maknanya lebih menguntungkan lah. Dan tidak membebankan. Okey. Sini sudah kita tengok perbandingan dia. Tengok yang di bawah sekali. Ini kalau taksiran bersama. Taksiran bersama, jika dibuat bersama-sama, jumlah cukai yang diperlu bayar oleh Encik Rajan dan suami. Ni taksiran bersama. Boleh rujuk buku teks. Ini ada dalam buku teks. Adalah RM8,200.75. Tetapi apabila taksiran ini dibuat secara berasingan, berapa je yang dia perlu bayar? Encik Rajan RM125.60. Isteri dia RM714.40. Apabila ditambah dia akan jadi RM800.40. Yang mana yang sedikit? Yang mana yang banyak? Maknanya di sini kita sudah nampak, kita sudah jelas di sini bahawa
cukai taksiran berasingan ini hanya perlu dibayar sedikit saja. Kalau bersama ni, banyak yang kena bayar. Jadi, yang manakah pilihan yang lagi tepat? Kalau kamu sudah kahwin nanti, kamu mau buat taksiran cukai bersama ataupun berasingan? Yang mana? Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau bayar yang banyak ke yang sikit? Pilih. Jadi jawapan dia, yang manakah yang lebih sesuai dan lebih memberi kebaikan untuk digunakan? Okey. Yang lebih sesuai adalah cukai taksiran berasingan. Kenapa? Sebab jumlah cukai dia lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah. Hanya perlu dibayar sebanyak RM840 saja. Berbanding cukai taksiran bersama sebanyak RM8,275. Banyak ni. Banyak 8,000. Di sini baru 800. Jadi, kita pilih yang lebih sedikit lah yang perlu bayar. Jadi, yang perlu lebih sedikit yang perlu bayar adalah cukai berasingan. Okey, cikgu harap kamu faham dan jelas lah untuk tajuk ini. Untuk tajuk ini kita belajar dua perkara hari ini, iaitu PCB. Apakah itu PCB? Potongan cukai bulanan. Dan yang kedua adalah taksiran cukai bersama dan berasingan. Kita ada 3 perkara hari ini yang kita belajar lah. Okey, jika ada masalah, jika ada soalan mahu tanya cikgu, PM. Cikgu akan jawab. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Terima kasih semua.